Pengalaman saya menghadapi pesakit yang terlibat dengan penyakit ain. Untuk makluman, bila Ramadan, saya ingat bila hadis Nabi disebut iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Bila masuk saja bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan diikat, dibelenggu, dirantai asyayatin. Rupanya bila saya baca kitab Fathul Bari dan beberapa pandang ulama seperti Ibn Khuzaimah ada menyatakan perbahasan tentang hadis ini. Rupanya ada sebahagian yang diikat tu syaitan. So ada makhluk disebut sebagai jin yang tidak diikat. Yang diikat tu yang ganas. Semalam di taman kita ada hamba Allah yang terkena gangguan. Dan pagi semalam pun dekat IKBN, depan bengkel ada orang tabur beras. Saya cek kawasan tidak ada burung, tapi dia tabur 2-3 beras. So di atas video nampaklah manusia ni yang tabur 2-3 tempat beras. So maksudnya ada lagi gangguan yang berlaku, ataupun yang kata apa, manusia ini yang masih menggunakan makhluk halus ini, makhluk jin ini untuk melakukan sesuatu. Sebab kedai ni agak laku lah di luar Ramadan, dan di luar Ramadan pun agak majulah kedai ni kan. Wallahu a'lam. Dan minggu lepas pun untuk makluman, Pusat Awatan Kecil di bandar Pusat Awatan Kecil Allahu Akbar, BBST Sepang di Taman Seraja kita buka setiap dulu sebelum Ramadan, sebelum PKP 3 kali kita buat malam. So untuk bulan Ramadan kita buka seminggu sekali. So ada pesakit yang datang tu, ada satu kes tu perempuan cantik sangat, 2 orang pelajar universiti, satu badan lebam lebam. Bila saya tanya dah pergi cek doktor apa semua, tidak ada. So bila saya cuba ruqyahkan, membaca ayat ruqyah yang berkaitan dengan ain, ada kesan hilang penyakit itu. So kita akan lihat pagi ni apa yang dikatakan penyakit ain. Okey, secara literal, bahasa mudah yang kita katakan ain itu adalah bermaksud mata. Ya, mata. Okey, mata kita ni maksudnya secara secara detailnya, ain adalah satu kesan yang berlaku ke atas seseorang individu akibat terkena pandangan mata, iaitu bermakna mata seseorang yang mengkaguminya dan disertai dengan sifat dengki atau hasad dalam diri seseorang. Okey, ain ni dia ada kaitan dengan perasaan hasad. Ya, cuma saya nak bagi sedikit analogi lah. Setiap ain itu mesti ada hasad, tetapi setiap yang hasad itu tidak ada ain. Ain ni dia boleh terjadi dengan sebab hasad, dan juga boleh terjadi dengan sebab tidak hasad. Kita tengok sahaja, contoh saya tengok Captain, saya tengok dengan rasa kagum dia, handsome, kacak tu kan, kereta bagus kan, bawa speaker warna kuning contoh kan. Kita tengok dengan rasa kagum pun boleh jadi ain. Ya, jadi kebanyakan pesakit yang datang jumpa ni bukan yang jadi hasad, yang jenis biasa. Dia tengok, dia pergi rumah kawan dia, dia pergi rumah kawan dia, contoh kawan dia rumahnya hiasan dalam agak cantik. Dia rasa kagum dengan kecantikan tersebut, ya, boleh menyebabkan ain. Okey. Slide ni panjang tapi saya cuba ringkaskan dan saya minta maaf kalau terlalu laju sikit. Okey, ini saya bawa satu beberapa dalil Al-Quran, hadis berkaitan dengan penyakit ain. So saya minta maaf ada tersilap ayat Al-Quran sebila transfer daripada komputer tidak berubah. Tapi tak apalah, maaf atas kesalahan matan ayat ini. Tapi dari sudut maksudnya ni di mana pesanan Nabi Yaqub kepada anak. Kita tahu Allah SWT ciptakan anak-anak Nabi ni memang agak cantik, handsome. Dan pesanan Nabi Yaqub pada anak-anak ketika nak masuki kota Mesir, supaya jangan masuk satu pintu, masuklah pelbagai pintu. Pintu nak ke negara Mesir tu dia banyak laluan, so boleh masuk. Pesan ayahnya Nabi Yaqub kepada anak supaya masuk melalui pelbagai pintu, sebab dibimbangi ada penduduk Mesir melihat anak-anak dengan perasaan kagum. Okey, saya nak bagi tahu ada kes yang banyak berlaku ni, yang pasangan baru kahwin, dia upload gambar anak yang baru baby, yang cantik, yang gebu kan.
masuk dalam Facebook. Ni kes berlaku, banyak berlaku ya. Dan tiba-tiba anak bayi ataupun anaknya tu dia yang baru lahir tu, badan dia sihat, cantik, gebu kan, tiba-tiba jadi kurus kan. Nak kata gizi makanan tak cukup, maknya selalu bagi minum susu, bagi makan yang sesuai dengan anaknya itu. Tetapi yang dibawa dekat kita pesawatan kecil ni, anaknya agak pelik lah, kurus. So saya tanyalah kan, dia ada pergi jumpa doktor ke dan sebagainya. Dia kata dia jumpa doktor, dan saya cuba ruqyahkan nak tahu apa. Kita akan tengok kat depan ni, ada tak tanda-tanda tu berlaku pada kita. Sebenarnya ada tanda itu pada bayi tadi. Dia upload dalam Facebook. Jadi orang tengok anak itu dengan tengok rasa kagum ataupun rasa hasad. Si A ni dah kahwin 5 tahun tapi tak dapat anak. So dia tengok dengan hasad, dengan hati dan perasaan, dengan agak dengan hasad lah, dengan dengki ya. Ataupun dengan dihasad ni boleh jadi sebab dengki atau cemburu ya. Dia boleh jadi. Dia cemburulah sebab apa? Mentang-mentang dia kata baru kahwin setahun dah dapat 2 anak kembar pula cantik. Dia tengok dengan hasad ya. Tengok pandang mata, mata dari hati pergi ke mata, jatuh hati, itu cinta. Dari hati ke mata, dia tengok dengan hasad, boleh jadi masalah kepada bayi tersebut. Kat depan ni banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana penyakit itu boleh datang daripada ain. Yang terbaru dekat SMK Cyberjaya ya, saya selalu bagi tahu ada satu kes tu, cikgu dapat anugerah cemerlang. Sebelum ni tidak ada letak gambar, foto. Cikgu dia dapat anugerah cemerlang. Tapi bila pengutur baru masuk, dia punya kaedah dia, bila mana-mana cikgu yang cemerlang, dia akan letakkan di luar pintu. So cantik lah. Jadi cikgu yang lalu lalang tengok gambar yang menang APC itu, zaman dia tak pernah dapat. Sedangkan dia so dia tengok dengan rasa apa? Dengan cemburu. Cikgu tu jatuh sakit ya, jatuh sakit Okey, tapi insya-Allah masa yang ada ni saya akan ajar tuan-tuan kalau kita bagaimana kaedah untuk mengelak daripada penyakit ain, dan juga untuk sebagai pencegahan untuk kita semua. Okey, ini juga berlaku pada Rasulullah, cubaan orang kafir jahiliah untuk membunuh Nabi menggunakan pandangan ain ya. Dan sesungguhnya soal qalam dan sesungguhnya orang yang kafir itu hampir menggelincir dan menjatuhkan kamu dengan pandangan mereka yang penuh dengan pemusuhan dan kebencian. Sebab Nabi bila diutus oleh Allah Ta'ala, dia menyampaikan ayat Al-Quran, dan sahabat-sahabat Nabi juga membacakan dengan suara yang agak cantik, agak merdu, dan ayat Quran yang agak berlawanan dengan sihir pula, syair yang dibaca oleh kaum Arab ketika itu ya. Maka bila mendengar butiran ayat Al-Quran dibaca oleh Nabi, mereka melihat Nabi dengan pandangan ain, benci. Tu kalau kita kat taman ni, tengoklah saudara kita dengan perasaan suka. Walaupun kita tak suka, kena suka. Sebab dibimbangi saudara kita tu jatuh sakit. Dalam hadis kat depan ni ada disebut Nabi tegur sahabat Nabi, sebab atas apa yang kamu rasa dengki sangat kat sahabat kamu ni, sehingga menyebabkan sahabat kamu ni jatuh sakit. So kita akan tengok dalam hadis kat depan ni. Kita tengok sahabat kita dengan perasaan apa? Kalau kita tengok perasaan baik, insya-Allah. Maksud kita niat tengok tu dengan kita puji pada Allah Ta'ala. Kita akan sebut nanti. Okey, ni yang berlaku di luar negara lah. Sekarang ni menjadi satu kegilaan. Mungkin Dajjal ke, wallahu alam kan. Mata hantu kan. Dia satu kegilaan, satu takmat, satu macam satu simbol bagi setengah masyarakat di luar barat. Mereka beranggapan perkara ini adalah satu yang memberi ketenangan kepada mereka, ataupun sebagai sumber the power untuk mereka ya. Okey, ini banyak berlaku ya. Biar kita tahu pun dalam sifat Dajjal ni, matanya satu, dia mata dua, tapi satu tu cacat. Ada yang kata tu dia bukan mata satu, sebenarnya dia mata dua, cuma satu mata tu cacat. Itu Dajjal ya? Sebab ada orang salah anggap dia kata Dajjal ni mata satu Dajjal ni mata dua, cuma satu mata tu tak berfungsi. Okey, ini banyak berlaku. Okey, misteri kekuatan mata jahat Al-ainu tudakhilu rajul al-qabr wal jamal al-kibra. Mata itu boleh membawa seseorang itu kepada kubur, maksud kepada kematian. Disebabkan pandangan mata saja boleh menyebabkan saudara kita tu boleh mati, dan untuk masuk ke dalam bekas wallahu alam bagaimana saya tak pasti, tetapi
mata yang agak jahat yang kita tengok ni boleh menyebabkan saudara kita ni meninggal. Kita tengok dalam hadis depan ni. Saya bawa kitab ni, kalau tuan-tuan nak baca ni, kitab ni saya dah ambil ijazah daripada Syekh Abu Bakar Usamah. Ketika beliau datang ke Malaysia, dia membuat beberapa siri daurah berkaitan ruqyah syar'iyyah. Beliau ni adalah pakar ruqyah syar'iyyah Mesir, ya. So saya sempat belajar dan beliau ijazahkan, dan beliau dah menukilkan kitab beliau, ya. Ini ringkasan tapi dalam bahasa Indon, ya. Nampak kecil tapi agak mahal juga, 80 tak silap saya, tapi sebab nak ilmu kan. Okey. Ada Ibn Abbas qala Rasulullah SAW al-ainu haq. Pandangan mata ada satu hak, walau kana syai'un sabaqal qadha la sabaqatul ain. Nabi kata ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, maka ain lah yang akan mendahului takdir itu. Contoh apa takdir? Takdir ni ketentuan Allah Taala, qadar dan qada, ya. Katalah hari ni kita keluar, nanti tiba-tiba ada hamba Allah nak bagi rezeki sebakul buah apple untuk setiap jemaah pada pagi ini. Allah dah takdirkan kita, takdirkan kita untuk dapatkan buah apple satu bakul untuk setiap jemaah pada pagi ini. Itu ketentuan Allah. Dalam hadis ini nak menerangkan bahawa ada takdir yang boleh, ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, maka ain. Ain itu ceritanya bahawa perlunya kita rasa mengambil berat terhadap pandangan mata kita. Kebanyakan orang mati daripada umatku setelah kerana ketetapan dan takdir Allah, selain kita semua ni ada ajal ditetapkan Allah Ta'ala, adalah sebab tertimpa ain. Hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey, saya nak laju sikit sebab apa? Saya nak tengok kat depan ni tanda-tanda. Saya nak cek jemaah kita ni pagi ni ada tak tanda tu. Kalau ada, cepat-cepatlah merawat. Sebab tadi isteri saya semalam suntik dos yang kedua untuk vaksin. Saya esok insya-Allah untuk yang kedua. Yang pertama sudah. Tapi dia balik rumah semalam boleh tidur. Malam balik tu dia boleh tidur, malam tadi dia tak boleh tidur, pagi ni tak boleh tidur sebab dia mimpi ada bayi datang dalam tidur dia. So berhati-hati dengan mimpi bayi kecil, dan dia rasa sangat menyucuk. Tapi bila saya diagnose isteri saya tadi, sebelum lepas sahur tadi, dia menceritakan semasa dia tunggu dekat Dewan Serbaguna BBST, dia kata ada makcik tua duduk pandang dia. Daripada masuk dia dah kursi duduk pandang. So saya dapat tangkap, mungkin pandangan dia lihat sesuatu dengan pandangan yang sama hasad, ataupun dia tengok rasa kagum. So isteri saya kena teruklah, agak teruk, dia macam menyucuk macam jauh tajam dekat kepala dengan bahagian belakang. So saya dah ruqyah, alhamdulillah. So benda ni saya akan ajar tuan-tuan pagi ni untuk bagaimana untuk ruqyah isteri dan anak pula, ya, ataupun sahabat kita. Anna Rasulullah SAW dakhala baita Ummi Salamah fa idza صبية في البيت يشتكي فسأله عنه فقال نظن أن به العين فزعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن تستحق له من العين. Ini ketika Rasulullah masuk rumah isteri beliau Ummu Salamah, dia nampak ada seorang kanak-kanak, dan kanak-kanak itu sedang menangis. Maka Rasulullah bertanya bertanya pada mereka ni tentang anak tadi, kenapa dia menangis. Maka Nabi kata dia kemungkinan kena ain. Maka Rasulullah minta untuk diruqyahkan. Tu kalau ada anak-anak kita ni bila pergi hospital, dah cek, doktor kata tidak ada penyakit medis atau medik, dah cek dah, dah scan dah x-ray dah sebagainya, tidak ada apa penyakit, maka kena kita ruqyahkan anak kita tu tadi. Dibimbangi ada ain. Doktor yang tengok anak kita pun boleh jadi ain anak. Dia kata, doktor, nurse kan, dia juga manusia biasa. Dia kata, sepanjang aku bertugas ni, bayi yang datang ke hospital ni cantik sangat. Agak yalah, mungkin kulit dia, mata dia, ya, kening dia, so dia tengok dengan pandangan apa? Kagum, boleh jadi ain. Kalau begitu, balik kena ruqyahkan. Saya akan bagi ayat nanti insya-Allah. Sebenarnya ada lagi ayat lain tapi tak sempat lagi kot. Saya nak bagi ayat yang saya dapat, beberapa doa, zikir yang kita boleh amalkan untuk sempena COVID-19. Itu saya dapat daripada arwah Datuk Ismail Qamus. InsyaAllah kalau sempat saya akan share lah, ya. Okey, punca berlaku ain, melihat sesuatu yang berkagumkan lalu memuji tanpa menyebut nama Allah. Okey, berlaku disebabkan kita kagum satu perkara tanpa kita memuji, tanpa kita menyebut nama Allah. Kita boleh rasa kagum dengan satu perkara. Contoh anak kita lahir, masya-Allah,
kulit yang cerah ya. Kita dapat kereta yang baru, masya-Allah, kita dapat bina rumah tambah, buat extend rumah lagi cantik dan sebagainya. Raya-raya ni kita beli baju yang baru, tak ada masalah, kita rasa kagum, rasa hebat. Tetapi sebelum kita puji sesuatu, kita kena puji Allah dulu. Itu hidup kaedah. Kan? Alhamdulillah cantiknya anak awak. Macam tu. Kita kena puji dulu. Masya-Allah Tuan Haji, berseri lah hari ni. Tak pakai mask lagi berseri kan. Kita puji Allah dulu. Masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah, Allah yubarik, yubarik, Allah barakallahu fik. Contoh kan. Kita puji dulu. Tengok balik nanti balik tengok isteri kita. Masya-Allah, tengok isteri kita bulan puasa pun masya-Allah mengacam, betul kan? Bulan Ramadan pun mengacam. Subhanallah, kata subhanallah, cantik lawak hari ni. Kita nak menjaga daripada ain tu tadi ya. Walaupun kagum boleh terjadi ain. Okey, yang ni tentang kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, semua hadis saya ambil daripada sumber hadis yang sahih ya. Okey, ini tentang cerita tentang masya-Allah, saya nak baca apa ni, Abi Umamah bin Sahab bin Hanif qal Amir bin Sahab. Okey, dia cerita tentang Amir ibn Rabi'ah melihat Sah bin Hunayf sedang mandi. Ni kadang-kadang kita tengok kawan kita mandi, maklum dah duduk asrama, tengok kawan kita mandi, kita tengok masya-Allah cantiknya badan. Sebelum ni dia pakai baju, pakai jubah, pakai apa, tiba-tiba dia mandi tanggal baju yang bawah tu pakailah kan. Tengok badannya masya-Allah cantik, berseri kan. Atau ada kemerahan dan sebagainya. Terus kita puji, menyebabkan Hunayf ni, ashabi Hunayf ni pengsan. Sahabat tengok, dia tengok saja, dia rasa kagum saja dekat tubuh badan yang ada pada Hunayf ni, pada Sahal bin Hunayf. So menyebabkan sahabat ni pengsan. Perkara ni dia buat berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah kan. Dan Rasulullah perintahkan, okey ni saya bagi tips macam mana nak hilang penyakit ain. Ni dia sebut dalam hadis Bila saya dekat pusat rawatan kecil, bila saya kata tuan buat macam ni, tuan buat macam ni, masya-Allah tak percaya. Ada hamba Allah datang, ada 2 kali datang rumah saya. Walaupun tak terima tetamu, tapi sebab datang daripada jauh dari Bangi, isteri dia seorang pensyarah Yusim, tak nak sebutlah, akan sebut makin pensyarah kenal kan. Ada pensyarah Yusim daripada pusat pengajian Teras kan. Dia ada sikit clash dengan suami dia. So dia datang tu isteri dia. Saya kata datanglah, tapi masa isteri saya ada lah. So 2 kali datang. Bila saya diagnose dia bukan kena sihir. Sebab dia kata suami ni ada orang yang kedua. Bukan orang kedua sebenarnya apa ni, ada orang tengok dia dekat office tu, dia ni hebat sangat dekat office ya. Dekan suka dia dan dia banyak bagi idea dia yang bagus, jadi kawan-kawan dia tak suka kat dia. So dia rasa, tengok dengan rasa hasad. So saya tengok satu badan tu ada titik. So saya akan tengok, kita akan tengok nak tanda-tanda nanti ya. Maka saya nak bagi tahu tentang kaedah yang diajar Rasulullah. Alama yaqtul ahadukum akhahu ala barakta iktasilan. Sepatutnya kita ucap barakallah ke sebagai pada kawan kita, tengok kecantikan kejadian Allah Ta'ala. Nabi kata, atas apa kamu nak bunuh saudara kamu tu? Sampai begitu sekali kan. Maka Rasulullah meminta Amir bin Rabi'ah itu untuk ni kaedah yang lebih ajar. Mengambil wuduk, basuh muka, 2 tangan, 2 siku dan juga 2 kaki dia kan. Dan ada riwayat lain saya baca, ada riwayat lain mengatakan ada memasukkan kaki dalam bekas air itu yang telah dibacakan di ruqyah. Okeylah, ada satu pandangan ulama saya baca juga. Ni pandangan Syekh Abdul Barak mengatakan, kalau kata kita tak pandailah nak baca ayat ruqyah. Ruqyah ni simple saja, saya bagi tahu. Ada simple, ada sederhana, ada yang agak sikitlah, ada agak panjang sikit. Okey. Paling minimum kita, kalau isteri kita kena ain, apa ni? Okey, kalau kita cerita tentang ain lah. Ain ni dia banyak step. Kalau kita tahu orang tu yang pandang kita dalam keadaan yang tidak elok, kita pergi jumpa dia, minta dia ambil sembahyang, air wuduk dia kita ambil, kita mandi, ataupun kita basuhkan badan kita. Itu satu kaedah. Ataupun suami isteri, kalau kata ada anak kita kena air, boleh ambil mana-mana air wuduk daripada suami atau isteri. Ambil sembahyang subuh tadi, kita tadah dalam besin. So besin tu kita mandikan anak kita, ataupun kita kalau anak kecil tu kita sapu saja pada badan, insya-Allah akan hilang air. Saya telah buat eksperimen dah banyak dah. Saya dah buat catatan sebab insya-Allah ada rezeki saya nak terbitkan satu buku berkaitan dengan kaedah
kenal ain dan juga solusi dia, ayat-ayat yang zikir-zikir yang boleh kita gunakan. So saya ada buat ekstrim lah, ada 10 orang dah yang datang tu dengan kaedah menggunakan air wuduk suami. Yang Pensyah Yusin tadi pun saya minta air wuduk suami dia juga supaya dia ambil untuk dia mandi, bukan untuk minum ya. Minum takut nanti jadi lain pula. Kaki suami tu ada kurak. Pergi minum pula. Untuk mandi atau sapu pada badan insya-Allah. Okey, ada 10 minit lagi. Laju masa. Jadi boleh mandikan kalau suami kena ain, ambil air wuduk isteri. Kalau isteri kena ain, ambil air wuduk suami. Kalau anak kena ain, ambil air wuduk salah satu sama ada pada mak dan ayah. Cuma saya nak cadangkan afdal ambil yang ibu lah. Sebab Nabi pun kita mengambil kaedah Nabi sebut ayu afdal amal kan. Mana amal yang paling baik di antara ibu dan ayah, Nabi sebut ummuka 3 kali ibu kita. Habis betul. Masya-Allah. Saya habis betul ni. Okey, saya nak ambil masa 10 minit lagi. Okey, punca berlaku. Okey, sebab asal saya sebut tadi. Okey, penyakit ain juga disebutkan dalam ini pandang ulama bahawa tidak hanya terkena pada orang yang mata normal saya. Boleh terjadi pada orang yang mata tak normal, mata cacat, buta. Boleh terjadi walaupun dah tak nampak. Kan? Betul nampak. Dalam buku ni banyak cerita tentang sebut juga antara orang yang buta boleh menyebabkan yang rasa kagum tu terkena ain, ya. Sebab dia dia ambil kesan bila dia tengok, walaupun dia tak tengok tapi boleh ambil kesan dengan sebab dia tengok itu atau rasa dia kagum itu atau rasa dengki. Contohlah, mula dia tak buta, dia memang kawan rapat, tapi bila dia buta, kawan dia ni tak jumpa dia, kan? Dan satu masa Allah temukan dia berjumpa. So dia tengok, dia tahu pula kejayaan, kehebatan kawan dia. Dia tengok walaupun dia buta, tapi dia rasa kagum dengan kawan dia tadi, ataupun rasa deki sebab lama tak jumpa dengan dia, mentang-mentang dia dah cacat. Boleh jadi ain kepada kawan dia tadi. So benda ni boleh berlaku pada sama ada orang ada yang celak mata atau sebaliknya. Okey, ini saya nak tentang tanda kena ain. Ini yang ni okey untuk makluman tuan daripada Abu Syekh Abu Bakar Usamah ni. Saya juga mengambil ilmu daripada Ustaz Salahuddin Sunan As-Sasaki. Ia ni pakar diagnos ain Indonesia. Saya belajar dengan dia semasa dia buat daurah dekat sini. Saya pergi berbayarlah, tapi tak apa sebab saya nak ilmu. Banyak kali saya pergi, saya tak faham cara dia ajar. Sebab masuk kelas dia tanya, bila kita masuk tu dia dah tanya kita, dia diagnos setiap orang datang. Tujuan apa dia diagnos macam doktor lah, awak malam tadi tidur macam mana, ada tak ambil ubat-ubat apa kan, dia diagnos. Tapi diagnos ni lebih kepada nak lihat ada tak gangguan. Inilah benda-benda yang dia diagnoskan. Dan ada patusan yang dia dapat yang kita pergi itu kursus hampir 200. Ya tinggal last saya ingat dalam 50 orang. Tak larat nak dengar dia diagnos macam doktor kan. So dia ajarlah setiap kita yang datang ni macam mana nak diagnose orang tu untuk bezakan antara ain sihir. Ain dia bukan sihir. Ada orang kata ain tu sihir, tidak. Saya baca banyak pandang-pandang ulama yang mengatakan ain tu bukan sihir. Sihir dia lain, santau lagi lain, saka, susuk lagi lain, ya. Walaupun ada simptom-simptom yang hampir sama, tapi ain dia bukan sihir, ya. Okey, ini simptom sakit kepala di sebahagian ada berpindah-pindah. Kita dah pergi cek doktor kata bukan migrain, bukan apa semua kan. So masih sakit kena apa? Kena ruqyah. Wajah yang munin. Okey, saya nak sebut sini banyak yang selalu jumpa ya. Okey, sakit yang berpindah-pindah dari bawah bahu. Ini banyak kena ya. Bawah bahu kita ni, bawah ni dengan bahagian punggung kita. Dia sakit macam menyucuk, macam ada jarum menyucuk ya. Berdebar lah. Berdebar ni kadang-kadang tanpa sebab. Ada satu kes dekat taman apa lupa lah saya tu. Ini agak ganas. Saya ingat nak tunjuk gambar ni tapi tak sempat masa. Ganas sangat. Budak muda, budak universiti. Kita orang pergi 3 orang. 3 orang. Allah, nama apa taman? Masya-Allah. Dekat Allah. Ayah melo-melo tu ada tak apa. Allah, apa nama tempat tu? Rupanya rupanya saya pergi tu, sebelum ni pesawat kecil dah buat kat kawasan tu rupanya tempat laluan jin. Macam mana nak tahu laluan jin? Kita bincang kemudian panjang cerita juga. Dan ada dekat Dengki, ada kes tu benda yang sama saya tengok Bila kita bagi doktor kita ruqyah tak jadi. Ruqyah dah macam-macam ayat Quran tak jadi. Masya-Allah. Sedangkan kita tahu wa nunazilul Quran ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin.
Allah tu Al-Quran ni sebagai asy-syifa. Tapi bila kita baca Al-Quran, kenapa tak ada kesan kepada pesakit tu? So kita kena diagnose sama ada pesakit premis rumah dia ataupun tempat dia tinggal. Rupanya laluan tu laluan asal kawasan dulu kapal sawit dan tempat tinggal makhluk bunian, dan memang laluan dia. Ini cerita betul. Dia rumah tu cantik sangat kat Dengkil tu. Bukan kat Dengkil, dekat wetland. Ada atas sikit, lepas tu masuk ke kanan, ke dalam sikit. Kalau tuan-tuan masuk tu banyak banglo-banglo cantik dan murah pula. Bayangkan banglo yang besar, harga boleh kita dapat dalam 400 saja sebuah rumah. Tak percaya? Boleh pergi tengok. Atas wetland, saya ingat apa nama lorong tu. Masuk dalam tu banglo, dan yang saya begitu semua nak jual, tulis for sale dan sebagainya untuk dijual. Bila saya pergi rumah yang sakit ni, dia masa tu dia tengah mengamuk. Memang mak dia cerita, mak dia amat sedih lah cerita dia tendang mak dia teranjang, mak dia tersepak ayah dia dan sebagainya. Kan? So bila kita rawat dia, budak ni budak bijak. Budak ni dia masuk tahfiz, mak ayah dia tak bagi, mak ayah dia nak jadi anak dia engineering kan, engineer. Dia kontradik dengan anak. So anak ni, akak ni kat sekolah memang dia hebat lah. Jadi kawan-kawan dia puji, kagum dan sebagainya. Dan budak ni, kalau ada gambar saya akan tunjuk nanti, dia kelekat, tangan kelekat kat belakang, kaki kelekat. Saya pergi, saya kata ya Allah kesiannya kan, lebam habis ni. Ni bulan puasa ni, lebam habis tangan kaki, kesan ikatan dengan tali. Mula dia ikat dengan kain biasa, terlepas tu ikat dengan tali, macam ikat lembu pula macam tu. Saya kata kenapa makcik buat macam ni? Dia tak tahan sebab banyak barang-barang dah pecah, TV pecah, laptop, tab, semua pecah. Adik-beradik dia, ada abang tu tangan ni terluka, hampir putus kat sini. Dia apa ni? Dia tumbuk dengan kaca yang pecah. Kena abang dia tahan, kena kat sini luka. Okey, risau saya takut habis bateri. Okey, ada 5 minit lagi. Last kita akan tunjuk tentang ayat apa yang anda perlu amalkan, insya-Allah. Jadi apa yang saya buat ialah saya call sahabat-sahabat lah dekat Syifa, nak macam mana solusi dia. So tak boleh tak tengok kawasan tu pula. So saya buat ruqyah satu rumah, satu banglo tu, memang dapat rasa simptom-simptom yang diajar. Macam mana kita nak kenal kawasan tu ada laluan jin ni. Rasa panas tu, dia balik bulu roma kan dan sebagainya. Lepas tu saya minta dia pindah sekejap. Seminggu duduk kat Dengki, daripada wetland dia ada rumah dia duduk kat Dengki, dia pindah. Anak dia jadi sihat balik, tak boleh ikat dah sampai sekarang. Tak perlu ikat, tak perlu tambah macam biasa. Dia boleh cakap dia normal. Bila saya tanya panggil nama pun dia boleh cakap dengan baik. Cuma ada sikit lah kesan-kesan dia macam lupa-lupa macam tu. Ada lagi lah. Tapi daripada dulu dia ikat dan sebagainya, dah dia lepas. Itu bahayanya bila ada ain ya. Okey, tiba-tiba bodoh ya. Setelah semuanya pintar dia juga. Anak kita ni hebat ataupun kita ni hebat, dia jadi bodoh ya. Tanya benda rambut gugur Okey, asid gastrik pun ada ni kalau kita boleh ruqyahkan juga Okey, ketika dia ruqyah ni mata berkedip-kedip, ni biasa kita nampak lah pesakit bila kita ruqyah kat dia, kita akan tengok pesakit tu mata tu berkedip-kedip berkedip-kedip ataupun rasa macam ditusuk, dan dia masa kita baca tu dia akan gosok mata dia agak kuat lah agak kuat ataupun air mata keluar tanpa menangis, atau ketika dia ruqyah buang air. Ada yang sebab menangis tanpa sebab. Ada kalau kita tengok anak kita, kan kita bila kita tanya sebab apa dia menangis, sebab kita menangis ada sebab, sama ada kita gembira atau sedih. Tapi dua-dua tidak. Macam Syah Husin yang datang ke rumah saya tu, dia hebatlah sebab suami tu datuk, dia tu datin lah macam tu lah. Tapi bagi saya cukup lengkap lah. Tapi dia sentiasa tengah duduk ruqyah tu dia menangis. Lepas tu dia gelak. Dia gelak. Saya kata gelak lah, nak gelak gelak kan. Lepas tu saya ruqyah degil sangat, tak nak berhenti. Saya baca ruqyah, berhenti alhamdulillah taala. Okey, rajin cuma malas. Okey, 3 minit lagi. Okey, ni kaedah nak merawat. Okey. Mungkin tuan-tuan pernah dengar satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah meminta Aisyah untuk bacakan ruqyah. Salah satu kalimah yang paling kata paling menonjollah. Mungkin tuan pernah dengar perkataan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Itu Nabi selalu, ulama juga selalu anjurkan kita untuk membaca zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Anda boleh baca yang tu. Yang ni kalau anda amalkan juga, anda boleh gunakan untuk siapa yang kalau kerasukan yang agak degil, anda boleh guna ayat itu untuk saya pernah buat, dan pelajar saya pernah buat, tapi satu tempat tu memang agak hundah sebab dia salah guna pula. Okey, cara guna ni pegang tangan macam ni, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah. Tu panjang tu tak kat leher. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq. Dia boleh pensang. Kalau dia histeria ataupun dia kerasukan, kita letak kat leher dia boleh pensang. Saya dah test student saya UPM. Okey, kita nak dia tidur, kita nak dia kejut balik. Saya lupa satu nama surah, tetapi bunyi macam ni boleh bantu saya lah. Ustaz Husin kat sini dia baca macam ni, saya lupa nama surah apa. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'ala al-maut wa yuhsinu ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Ayat ni kita nak sepulihkan balik. Kalau Ustaz panjang sangat tak apalah, baca qul Allah pun okey, asalkan ayat al-Quran. Baca tu sebab kita belajar, dia bagi ayat tu ya. Okey, ataupun yang tak adalah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau ada anak ke suami ke isteri, kita cuba buat macam tadi, ataupun kita boleh daripada muka ni kita buat ke bawah pun tak apa. Ke bawah pun tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, okey, ini saya sebut ni. Ini penting bila kita sebelum uji tu, perkataan yang kita boleh sebut sama ada masya-Allah, la quwwata illa billah. Pergi pasar, pergi kedai, pergi mana-mana, tengok benda yang mengagumkan, menakjubkan kita, sebut perkataan ini, masya-Allah. Kita ajar anak cucu kita. Ini cara kita nak dapat pahala berterusan. Kalau ada anak, ada cucu, kita ajar. Kalau tengok benda yang mengagumkan, pergi luar negara, overseas, naik flight kan, tengok benda yang pelik-pelik dekat sana, sebutlah perkataan pertama itu. Zikir pertama ni masya-Allah, la quwwata illa billah. Ya, masya-Allah. Boleh juga la haula wala quwwata illa billah, ataupun masya-Allah la quwwata illa billah. Maksudnya apa? Apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak ada kekuatan melainkan Allah Taala saja. Maksudnya kita tidak meletak sesuatu kekuatan, kehebatan pada makhluk. Kita letak kehebatan pada Allah Taala dulu. Itu yang sebenarnya, ya. Okey. Okey. Ini banyaklah, ni cerita tentang saranan ulama lah bila kita masuk kebun ke masuk apa, sebab ada orang dia rasa kagum dengan tanah kebun dia sendiri kan, rasa kagum dengan pisang berbuah dengan cantik, buah apple, durian, ya Allah saya tak tahu berbuah, dia rasa kagum, juga boleh jadi ain, pokok tu boleh buat mati kan. Nak puji apa, puji Allah dulu. Pokok-pokok bunga kat depan, kenapa lah duk siang tiap hari duk bagi makanan kat bunga tu, dia pokok mati. Ruqyahkan, ruqyah ni dia bukan pada orang saja, tapi pada haiwan dan juga pada tumbuhan boleh. Tengok pokok mati kan. Ada satu saya terima tu, kalau kita nak tanam pokok, nak bagi subuh, dia baca doa ni juga alamak lupa pula, kalau tengok ke bunga ingat doa ni. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahul ba'isul waris. Baca doa ni, zikir ni. Untuk kalau kita nak bagi pokok kita subur segar, Allahul ba'isul al-waris. Allahul ba'isul al-waris. Maksudnya Allah yang bagi pokok ni kembang subur, dan juga waris, maksudnya dia mengekalkan pokok kita. Mungkin ada pokok-pokok kita tanam dekat rumah ni, kita ada buat projek dengan taman, projek satu rumah satu herba tu kan, nak bagi dia sihat subur, baca doa tu ya. Allahul ba'isul waris. Okey, itu untuk bagi kebaikan pada tumbuhan, haiwan, nak bagi haiwan kita sihat, baca itu Allahul ba'isul waris. Okey, yang ni yang dalam slide ini berkaitan dengan tadi lah. Okey, saya nak bila masuk kebun tu kita sebut Allah dulu, masya-Allah ya. Pokok cantik, pisang cantik je hari ni ya. Okey, so cerita ni panjang saya nak bagi. Okey. Okey, last. Okey, ya okey. Pernah dengar ayat manzil? Ayat manzil. Ini antara hadis, banyak hadis sahih yang menceritakan tentang amalan-amalan penggunaan ayat manzil.
Mungkin satu masa kalau ada masa lagi saya akan buat ruqyah mandiri untuk tuan-tuan dan puan semua dekat surau STDB. Saya pernah buat dekat universiti lah. Saya panggil student kelas saya, habis kelas saya kata boleh tak pelajar muslim tunggu sekejap, saya nak anda lakukan ruqyah mandiri dengan membaca ayat-ayat manzil. So saya pasang lah dan saya minta follow. Ada yang menjerit belajar saya, ada yang mutah dan sebagainya. Saya nak baca ayat ni sebagai pelindung, tapi sebenarnya pada masa sama saya nak tahu ada tak pelajar saya yang ada sihir, yang kita kena sihir, ataupun yang ada makhluk jin dalam badan dia. Ramai pula pelajar saya yang mutah dan sebagainya. Mungkin satu masa kita akan buat kat surau, kena sediakan plastik, kita akan buat bersama. Tengok memang ramai sangat Dan saya masuk kelas yang Syekh Abu Barak ni dengan satu lagi Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh, itu pakai ruqyah Jordan. Kelas dia saya masuk. Dia juga menggunakan ayat ini. Dia minta sama peserta lakukan ruqyah mandiri. Kita baca ada peserta yang mutah dan sebagainya. So saya akan buat juga dekat surau insya-Allah. Bulan puasa ni kan, lepas bulan puasa lah. Okey, baca ayat-ayat ni surah manzil tapi dalam maksud sedar-sedar. Dalam maksud tu banyak ayat-ayat manzil. Kan, surah Fatihah. Al-Fatihah ni Allah tahu Fatihah ni boleh guna dia kalau saya belajar dengan Syifa, dia gelarkan ayat ni sebagai ayat sibuguna. Kalau Darussalam dia panggil induk ataupun ibu kesembuhan. Kalau Darussalam ni Datuk Ismail Komos dari Syifa Datuk Hudin. Al-Fatihah ni banyak kelebihan. Kita rasa penat badan kan, kita baca Fatihah, rasa sakit baca Fatihah, baca. Kalau boleh amalan tuan-tuan, kalau sembahyang subuh ni letaklah satu gelas kat depan ni kan, zikir yang duk baca oleh jemaah kita, lepas tu kita minum air. Sebab air ruqyah itu tujuan kita buat qalah sebenarnya. Sebab ada kelebihan. Air yang qalah yang saya terbuka dan dibacakan ayat Al-Quran oleh imam, oleh Bilal azan, lepas tu ada majlis ilmu sebegini, so molekul air tu jadi cantik kan. Saya ingat ni antara ni lah air-air yang ni, walaupun ada jemaah saya yang tak apa setuju tentang ni, dia jumpa saya ada lepas kuliah, dia kata bagaimana air ni boleh berubah bentuk. Tuan-tuan bolehlah kaji buku ni Dia buat oleh bukan Islam pun, oleh Jepun. Dia meninggal usia 74 tahun. 84 tahun 84 dia meninggal, tak silap saya, ketika usia 74 tahun. Dia mengkaji tentang kelebihan air yang dibaca. Kalau tuan-tuan tengok sini, saya tak sempat nak masuk air ruqyah yang dibaca oleh Datuk Ahmad yang dihantar kepada Imoto ni, yang mengkaji tentang air ruqyah yang molekulnya berubah mengikut bacaan kita. Kalau kita air kat depan, kita sebut yang cantik, dia akan jadi cantik molekul air. Kalau kita sebut yang tidak elok, air molekul air akan berubah jadi tidak elok. Itulah kalau kita nak marah anak kita, jangan marah depan makanan. Sebab makanan tu dia ada perasaan, dia melihat dan mendengar. Ini dikaji oleh motor, macam mana air tu boleh mendengar? Ada uji kaji dia buat di motor. Dia pasang lagu penyanyi rockers. Dia letak speaker kiri kanan, dia letak air kat tengah. Dia pasang lagu rock. Lepas tu lagu yang agak heavy metal lah. Dia ambil air tu, dia cepet, dia letak dan dia kaji menggunakan mikroskop yang agak cantik dan agak elok. Dia nampak air tu molekul tu berpecah, dia tak melekat, dia berpecah. Dan bila dipasang masa tu, yang saya tengok dalam video YouTube tu, dia menggunakan Imam Sudais baca ayat Al-Quran, dan dia benda yang sama, dia kaji, dia tengok air tu cantik. Jadi kalau kita depan air ni, kita sebut yang elok depan air nak makan buka puasa nanti, baca doa buka, kemudian kita minum, insya-Allah air yang masuk, molekul air masuk dalam badan kita, dia akan membuang air yang tidak elok dalam badan kita, toksin. Dan kalau ada jin dan sebagainya, insya-Allah dia akan keluar balik Ini dia kaji oleh motor banyak. Dia kaji tentang air seluruh dunia insya-Allah. Okey, saya nak sudahkan slide panjang. Okey. Okey, dah habis dah slide. Okey, sebab air ni saya sebenarnya nak buat air berkaitan dengan sihir tafriq, sihir perceraian, sebab banyak kes berlaku juga dekat pusat rawatan kecil. 80% yang berlaku disebabkan oleh perceraian, sihir tafriq kan. Sihir tafriq juga ada kaitan dengan ain. Suami isteri tak suka dekat suami, umur dah 15 tahun perkahwinan, boleh jadi perceraian, sebab isi ni agak cantik dan sebagainya. Ada yang berlaku tu, kita tengok dia pun masya-Allah, itu tunjuk gambar kan, masya-Allah cantik sangatlah. Ada alumni, ada kawan-kawan dekat office tengok dia dengan tengok pandangan kagum, rasa kagum, maka itulah yang jadinya So saya ingat setakat ini untuk pagi ni
yang baik itu daripada Allah, ilmu itu daripada saya. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat, tak banyak pun sedikit, tapi dapat memahami sedikit maksud ain, itu daripada panahan mata. Orang yang melihat boleh bawa penyakit kepada orang yang dilihat, al-ma'in. Dan solusinya kita boleh baca sama ada sesuai berkata tadi, a'udzu kalimati tammati minasyaitonir ma khalaq, atau ana amalkan ayat manzil, ya. Amalkan manzil, dia jadi kekuatan untuk diri kita, amalkan insya-Allah. Ya, dia akan memang kita akan bukan rasa hebat, rasa macam ada protection dekat badan kita daripada COVID-19 dan sebagainya. Kita akan rasa macam rasa sedap, rasa keyakinan lebih tinggi bila kita amalkan ayat manzil. Jadi itu saja daripada saya. Saya sudahi dengan kalam mulia bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.